Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Jumaat ini yang merupakan 2 Rejab 1443 Hijrah, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita dengan Allah memberikan kepada kita rahmat, Allah sentiasa memberikan kita hidayah, Allah sentiasa memberikan kepada kita at-taufiq. Moga-moga kita semua sentiasa berada dalam keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, suara saya boleh didengari dengan baik atau bagaimana? Boleh dengar tak suara? Tuan-tuan? Jelas tak? Jelas. Alhamdulillah. Ada yang Ustaz, insya-Allah. ada hantar mesej tu perlahan suara, saya tak tahu saya kena perlahankan suara ke atau suara saya perlahan. What? Ustaz just last. Lepas tu saya pun Okey tak lah, faham. okey lah tu. Okey, tak apa. Okey, jazakumullahu khairan kepada yang memberikan maklum balas. Okey, siapa yang suara tak jelas, maknanya ada sesuatu yang perlu dilihat pada audio tuan-tuan dan puan ya. InsyaAllah, sebab suara saya jelas, sebab saya tengok dekat mikrofon saya tu dia warna hijau tu, dia naik penuh, dia full. Okey, tak apa. Okey. Pagi ini insya-Allah seperti yang kita telah maklumkan bahawasanya kita akan menyambung satu lagi bab yang baru setelah kita belajar bab yang ke-14 dalam Riyadhus Shalihin. Bab pagi ini adalah bab yang ke-15 ya. Bab ke-15 iaitu babu al-muhafazati 'alal a'mali. Bab memelihara amal-amal kebaikan. Itulah judul bab yang kita akan pelajari pada pagi ini. Jadi sesiapa yang ada buku terjemahan kitab Riyadhus Shalihin, sila buka pada bab yang ke-15. Jadi kalau ada buku yang tidak ada bab, tolong dibuatkan bab-babnya ya, tolong diletakkan nombor babnya supaya nanti mudah. Bab ke-15. Kalau tuan-tuan nak cara nak nomborkan bab ataupun fasal dalam Riyadhus Shalihin, bab yang pertama adalah bab cerita tentang ikhlas. Jadi kalau ada kitab Riyadhus Shalihin terjemahan, kalau tuan-tuan belum ada nombor bab, cara nak babkan, nak nomborkan dia, nak numbering dia, tuan-tuan tulis bab pertama mesti tajuk ikhlas. Tajuk ikhlas. Bab kedua dia berkaitan dengan tajuk taubat. Bab 3 sabar. Bab 4 bercakap benar. Bab 5 bab muraqabah. Sampailah bab yang ke-15 adalah bab memelihara amal kebaikan. Itu cara nak babkan. Jadi kalau tuan-tuan tulis bab pagi ni nombornya lain, berbeza dengan apa yang saya sebutkan, maksudnya ada yang perlu diperbaiki. Dalam kitab asal Riyadhus Shalihin dalam bahasa Arab pun memang bab yang ke-15. Jadi moga-moga
tuan-tuan dan puan sudah dapat membuka, merujuk kepada bab yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Seperti biasa, kita akan maklumkan terlebih dahulu berapakah jumlah hadis yang berada pada setiap bab. Jumlah hadis dalam bab yang ke-15 ini ada 4 hadis. Ya, ada 4 hadis kesemuanya. Hadis yang pertama, kalau dalam bab itu belum ada dia punya nombor hadis, kalau belum ada nombor hadis, tolong nomborkan. Okey. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis yang pertama. Jadi nomborkan hadis pertama. Hadis kedua adalah hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis daripada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, itu hadis yang keempat. Mesti ada 4 hadis. Jadi kalau dalam buku tu dia hanya ada 3 hadis, maksudnya ada yang kurang tu, kena cari balik dekat situ. So ada 4 hadis. Okey, saya mohon maklum balas sesiapa yang ada kitab, tuan-tuan dan puan, jumpa atau tidak bilangan hadis seperti yang telah saya sebutkan. Ada atau tidak? Ada Ustaz. Ada siapa yang tak jumpa? Ada Ustaz, 4 hadis. Ada yang kata 4 ke 3, tak 4. Hadisnya sebenarnya dia ada 4. Ada 4. Hadis pertama mesti cerita tentang, hadis pertama dia mesti ada nama Aisyah dekat situ kalau ada perawi hadis dia. Umar bin Khattab. Okey. Kedua Abdullah. Okey. Hadis yang kedua adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, dah ada 4. Okey, kalau siapa tak jumpa tu tengok balik betul-betul. Dia mesti ada 4 hadis. Alright. Jadi kalau sudah ada lagi tak yang masih lagi belum membeli kitab Riyadhus Shalihin? Masih ada lagi yang belum ada ke? Tak sempat nak beli ke atau tak tahu nak beli ke? Tolong maklumkan supaya kita semua boleh dapat belajar dengan baik. Okey. Kalau tak ada lagi tak? Berapa ramai yang belum ada kitab? Nanti tolong maklumkan. Okey, kita mulakan dengan hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Okey. Ayat Quran nanti kita akan bincangkan selepas tamat hadis. Saya nak bawa hadis dulu, nanti kita akan bincangkan ayat-ayat Quran yang dilampirkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Okey, sekejap Saya nak semak dia punya ni sekejap. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita mulakan dengan hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang hadis tu berbunyi, sabda Nabi, hadis tu dia berbunyi, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa kana
ahabbud dini ilaihi. Maksudnya adalah dan adalah agama, pengamalan agama yang paling dia sukai. Okey, kembali kepada Allah. Maksudnya, dan adalah pengamalan agama yang paling dia sukai, madawama sahibuhu, ialah yang dilakukan secara terus menerus. Secara terus menerus. Itu bunyi hadisnya. Okay, sekejap saya carikan hadis sebelum ni duduk di mana. Sekejap. Okey, saya carikan hadisnya. Okey, hadis yang pertama ni, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, saya ulang balik hadis pertama ni, bunyinya ataupun maksudnya apa. Okey, hadis pertama, kalau siapa ada buku, dia mesti hadis tu bunyinya wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Okey, terjemahannya adalah dan adalah pengamalan agama yang paling dia iaitu Allah sukai adalah yang dikerjakan secara terus menerus. Okey. Itu hadis yang pertama. Okey. Hadis yang pertama ini hadis pertama ni tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kita telah pun ulas. Hadis yang pertama ni, okey, tuan-tuan kena ingat ya. Okey, hadis pertama dalam bab yang ke-14 ini yang Aisyah meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa cara kita beragama, maksudnya dalam kita beribadat kepada Allah, dalam agama ni, yang Allah sangat sukai adalah ibadat itu dibuat secara berterusan. Itu hadisnya. Okey, hadis ini kita tidak perlu untuk memperincikan sebab hadis ini telah dibaca, telah diterangkan pada bab yang ke-14 siri yang lalu. Kita sedang baca bab 15. Bermakna hadis pertama dalam bab yang ke-15 ini diulang sekali lagi oleh Al-Imam An-Nawawi. Okey, menjadi hadis pertama. Okey, hadis pertama. So, dalam hadis pertama bab yang ke-15 ini telah pun kita baca pada bab sebelah dia, iaitu bab yang ke-14. Jadi, kalau tuan-tuan ada kitab, nanti kena buka sekejap bab yang ke-14 yang kita belajar sebelum ini, hadis yang pertama juga. Pada bab nombor 14. Sebab tu tuan-tuan kena pandai, tuan-tuan kena tahu antara nombor bab dan bab. Okey. So, hadis yang pertama ini telah diulas ketika mana kita membaca bab yang ke-14. Dan bab yang ke-14, hadis pertama sama seperti hadis nombor bab yang ke-15 ini. Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita belajar bab yang ke-14 dulu, cerita ketika mana Nabi SAW masuk dalam ke rumah Nabi. Dalam rumah Nabi tu ada seorang perempuan, ada tetamu. Perempuan itu, Aisyah radhiyallahu anha telah ditanya oleh Nabi. Ingat tak pada bab yang ke-14 dulu? Nabi pernah tanya, man hadhihi? Nabi tanya,
perempuan ni siapa dia? Nabi tanya. Lepas tu Aisyah jawablah, oh perempuan ni bagus sangat, solatnya banyak. Lepas tu Nabi SAW memberikan nasihat. Kalau kita masih ingat lagi, yang mana Nabi kata, kita ni kalau nak buat ibadat, buat sekadar yang mampu, kata Nabi. Allah Ta'ala ni dia tak jemu nak bagi kepada kita ganjaran. Allah tak jemu nak bagi kita pahala. Sehingga kita sendiri yang jemu. Kan? Menunjukkan apa? Kita dah bincang dah bab 14 dulu. Jangan kita paksa buat ibadat sampai satu hari kita dah tak mampu nak buat, kita tinggalkan amalan tu. Sebab apa? Sebab kita buat amal itu dalam keadaan kita paksa diri kita. Kita tak buat ikut kemampuan. Itu yang apabila Nabi tanya dekat Aisyah, apabila Aisyah cerita kepada Nabi perempuan tu orang yang banyak salat, Nabi memberikan nasihat. Nabi kata nak buat amal tu ikut kemampuan. Allah Ta'ala tak jemu nak bagi pahala. Sehinggalah kamu sendiri itulah yang jemu. Bukan Allah Ta'ala. Kalau kita buat, Allah bagi pahala. Lepas tu, itu yang baru Nabi sebut hadis ini. Nabi pun bagi nasihat, kata Nabi, adalah amalan dalam agama ni yang Allah paling suka adalah amal yang dibuat berterusan. Itulah hadis yang pertama dalam bab yang ke-15 ini. Jadi nak tahu pengajaran dia, kena patah balik kepada hadis yang kita bincang pada minggu lepas. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Daripada hadis pertama ni, dia sangat relevan, dia sangat berkaitan dengan bab ke-15. Okey, bab 15 ni tajuk apa? Bab memelihara mana-mana amal kita. Pelihara tu maksudnya apa? Jaga dia, buat dia. Apa berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan berterusan? Maksudnya ciri orang yang memelihara amal soleh yang dia lakukan adalah dia buat berterusan. Orang yang buat berterusan menunjukkan orang itu memelihara amalnya. Contoh, kalau dia sembahyang malam, kan? Jadi dia sembahyang tiap malam dia sembahyang. Dia dah tak berhenti sembahyang. Dia teruskan tiap malam dia sembahyang. Menunjukkan orang yang berterusan sembahyang malam, menunjukkan dia itu orang yang memelihara amal solat malam dia tu. Itulah perkaitan hadis pertama dengan bab yang kita belajar. Apa pula perkaitan bab 15 dengan bab nombor 14? Kenapa disusun macam tu bab? Okey, inilah yang telah kita terangkan pada kuliah yang lalu. Salah satu cara nak bagi istiqamah adalah buatlah amal yang kita mampu untuk kita lakukan secara berterusan. Kita kena tahu bahawa umur kita makin lama makin lanjut. Tenaga kita makin lama makin kurang. Kesihatan kita mungkin makin lama makin kurang. Tetapi agama bukan mengajar kita pulunlah waktu muda tu. Waktu tua dah tak apa, dah tak buat amal. Tak. Agama mengajar kita buat ibadat sampailah bila-bila. Berterusan buat ibadat. Itu yang Allah suka berdasarkan hadis pertama. Tapi macam mana nak pastikan berterusan? Sebab itu kita buat ibadat, biar dia berterusan, buat ikut kepada kemampuan. Supaya ia dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Ibadat cara kita kadang-kadang, inilah yang kita dapati pada bulan Ramadan.
pada bulan Ramadan, kita buat ibadat banyak. Selepas Ramadan, tak ada dah ibadat qiyamul lail yang 11 rakaat, 23 rakaat. Dah hilang dah, tak ada dah. Bila sembahyang tu akan dibuat balik semula? Ramadan akan datang. Itu kesilapan yang kita salah faham. Sepatutnya kalau kita dah boleh sembahyang witir, kita boleh buat tiap-tiap malam Ramadan, ia patut diteruskan pada bulan Syawal. Dia patut diteruskan pada bulan Zulqa'dah. Dia patut diteruskan pada bulan-bulan yang berikutnya. Sebab itu, bab yang ke-15 ini didatangkan hadis pertama, Allah Ta'ala suka kita buat amal berterusan. Jadi cara nak berterusan, itu yang kita bincang bab sebelum ini. Buatlah dengan kadar yang mana mampu. Kalau kita rasa, okey, kalau 10 tahun lagi, aku mampu kot nak buat ibadat 3 rakaat saja. Kekalkan 3 rakaat tu. Buat ikut kemampuan. Terus berjalan. Sampailah bila-bila. Itulah yang Allah paling suka. Di sisi Allah bukan pada banyak, tapi di sisi Allah yang Allah suka adalah dibuat berterusan. Macam tu juga puasa. Begitu juga cara kita baca Quran, begitu juga pada ibadat salat. Berterusan. Walaupun dia sedih, walaupun dia sedikit. Itulah bab yang ke-15 yang kita nak pelajari pada pagi ini. Okey, hadis pertama dah selesai. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Okey. Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, ini datangnya hadis Nabi. Okey, Nabi kata man nama an hizbihi minal laili. Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dia tertidur, okey, pada malam hari, okey, dari hizibnya. Perkataan hizbihi. Hizib tu maksudnya sesuatu amal yang kita biasa buat pada waktu malam. Contoh, kalau kita selalu zikir macam ni, contoh kan, contoh kita selalu tiap-tiap malam baca suratul mulk. Contoh selalu tiap-tiap malam baca suratul mulk itu dia panggil hizib dia. Hizib dia tu sesuatu bahagian. Itu hizbun. Maksudnya, kalau maknanya adalah apa-apa yang dia selalu baca pada tiap-tiap malam. Contohnya macam tadi. Dia selalu baca suratul mulk. Kadang-kadang tiap-tiap malam dia selalu baca 2 ayat terakhir suratul Al-Baqarah ke, ataupun dia punya wirid dia kalau tiap-tiap malam dia mesti nak kena tasbih 33 kali. Dia akan bertahmid 33 kali ke, dia akan bertakbir Allahu Akbar 34 kali ke. Okey, itu contoh. Nabi kata siapa-siapa yang dia telah tertidur daripada dia baca wirid dia tu, dia baca zikir dia tu, dia tertidur.
Kan contohnya dia penat sangat, maka dia tertidur, tak sempat untuk dia baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah contoh. Maka dia telah terlepas, betul tak kan? Maknanya dia terlepas malam tu membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Maka Islam tak nak dia terlepas amal tu, maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, dia ada sambungan hadis lagi, au an syai'in minhu, ataupun sesuatu daripadanya. Dia termasuklah solatlah juga. Yang pertama dia boleh bawa maksud hizib kat situ, dia boleh bawa maksud solat, dia boleh bawa maksud zikir-zikir. Apa saja bacaan dia. Kan? Apabila dia tak sempat nak buat kerana dia tertidur contohnya, kan, kepenatan dia, maka Nabi kata faqara'ahu, maka bacalah zikir-zikir tadi tu. Kata Nabi SAW, ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri. Okay, Nabi kata, maka bacalah hizib tadi tu. Nabi kata di antara salat subuh dan salat zuhur. Maknanya Nabi suruh baca tu maknanya adalah mengqadhakan. Maksudnya menggantikan. Contohnya kita terlepas nak baca suratul Mula contoh. Dan kita tahu kelebihan suratul Mul dibaca pada waktu malam contoh. Ataupun kita terlepas nak membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Kan, itu ayat Quran. Tapi kita penat tanpa tertidur. Maka Nabi suruh kita gantikan bacaan itu adalah dibaca selepas subuh dan salat zuhur. Maknanya kata para ulama, dibaca dia selepas salat subuh tu sampailah waktu zuhur. Itu waktu kita boleh membaca semula apa yang telah kita tertinggal pada malam semalam disebabkan kita tertidur. Kenapa kita kena ganti? Kerana hadis inilah menunjukkan kenapa kena ganti. Kerana Islam ni kalau boleh, dia tak nak kita sampai tak baca pada waktu malam tu. Sebab dia jadi wirid kita kan. Kita doa amal, tiba-tiba tak dapat amal. Islam ni dia tak nak kita berhenti daripada membaca dia. Tapi sebab kita tertidur, Islam galakkan ganti. Baca semula. Di antara selepas subuh sampailah waktu zuhur. Daripada hadis ni pun kita dah dapat tangkap dah. Kita dah jelas dah. Oh, memanglah dalam agama ni, Islam ni, dia suruh kita jangan terputus. Baca je, baca. Teruskan baca. Tapi kalau tak sempat, tertinggal, ganti dia. Dibaca pada waktu siang tu. Maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Akan ditulis dalam buku amal dia seolah-olah dia dapat pahala membaca zikir tadi seperti waktu malam. Itu maksud dia. Okey, maksud dia ingat ya, kita dah bincang dah sebelum ni tentang bacaan ayat Quran. Membaca ayat Quran di waktu malam ini pahalanya lebih banyak membaca pada waktu siang. Kita dah kupas dah nak baca ayat Quran ni macam mana. Tetapi malam tu kita tak sempat nak buat, tertidur, kita penat. Ingat nak sekadar nak letak kepala sekejap, tiba-tiba tertidur sampai pagi. Maka apa kita patut buat? Kita baca balik ayat tadi selepas subuh.
ataupun dalam waktu duha sehinggalah sampai waktu zuhur, maka kita dapat pahala bacaan di pagi hari itu seperti kita membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dapat kita belajar pada hadis ni? Saya rasa tuan-tuan jelas tentang hadis ni sebenarnya suruh kita buat apa. Jadi teladan yang pertama yang kita dapat belajar adalah sentiasa menjaga, memelihara apa saja zikir yang kita selalu amalkan. Jangan tinggalkan. Terutama yang kita baca pada waktu malam. Kalau kita terlupa, terlepas, kita baca dia pada waktu pagi, gantikan balik. Nak menunjukkan apa? Islam ini agama yang mengajar kepada kita jangan putuskan dalam membuat amal. Kita okey, faham? Jelaskan tentang hadis untuk teladan pertama. Teladan yang kedua, kita dapat belajar tertidur. Tertidur termasuk dalam alasan yang diterima dan dimaafkan. Tertidur bukan dinamakan orang yang lalai. Tak. Tertidur sesuatu yang maklum. Tertidur kan? Tertidur ni satu alasan yang diterima di dalam agama. Sebab tu tertidur ni bukan perbuatan orang yang lalai, tetapi tertidur tu adalah satu perkara yang sudah dimaklumi. Itu dua teladan yang dapat kita pelajari. Okey, bagi hadis yang pertama. Lagi lama kita belajar dari Salihin ni, lagi kita tahu macam mana kita nak beribadat pada Allah. Kalau selama ni, mungkin kita ikut-ikut orang je lah. Mungkin selama ni, kita duk amalkan agama ni ikut mana kita tahu je lah. Sebab tu sangat penting kalau boleh belajar di Salihin ni sampai habis. Kita tahu macam mana cara beribadat dengan betul kepada Allah. Kan? Kalau sebelum ni kita belajar buat ibadat ikut kemampuan. Hari ni pula kita belajar yang dah mampu buat tu, jangan diputuskan, diteruskan buat sampailah kita mati. Sebab itu, salah satu nak dapat mati kita dalam husnul khatimah, mati dalam penyudahan yang baik, salah satunya adalah konsisten dalam melakukan amal. Ini dibincangkan oleh banyak para ulama ketika mana membincangkan tentang macam mana nak dapat mati dalam keadaan husnul khatimah, salah satunya orang yang istiqamah. Sebab tu Islam ni, Allah Ta'ala ni dia nak bagi pahala kat kita, dia nak bagi juga kat kita kan. Maka dibenarkan mengganti pada waktu siang. Punyalah Allah Ta'ala ni pemurahnya, kan nak bagi juga pahala pada kita tu. Allah Ta'ala tidak tutup peluang tu. Dah tertidur, dah lah. Cukup, kau tak dapat peluang lain. Tak ada. Allah Ta'ala tu Maha Rahman dia. Allah Ta'ala ni luas kurniaan dia. Maka Allah membenarkan untuk kita ambil peluang, ganti balik mana-mana zikir, wirid kita yang kita selalu amal, kita tertinggal, gantikan dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okay, itu hadis yang pertama. Mudah je untuk kita faham. Okey. Okey.
Kita pergi kepada hadis yang kedua. Okey. Hadis yang kedua dalam bab yang ke-15 ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr. Okay, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah. Apa yang Nabi katakan kepada Abdullah? Nabi kata, ya Abdullah. Nabi kata, wahai Abdullah. La takun mithla fulanin. Nabi kata, janganlah engkau menjadi seperti fulan itu. Nabi kata, engkau jangan tiru, engkau jangan ikut macam si fulan. Maksudnya, jangan ikut macam seseorang. Tetapi dalam hadis ni, setakat yang saya baca dalam ulasan para ulama hadis, belum ditemui lagi siapakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Yang Nabi kata dekat Abdullah, wahai Abdullah, engkau jangan ikut macam orang tu. Tapi orang tu siapa? Para ulama hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang pakar dalam bidang hadis. Dia sendiri, dia cakap dekat Fathul Bari, dia cakap dia tak jumpa siapa orang itu yang Nabi maksudkan. Jadi para ulama hadis pun buatlah komentar, kemungkinan besar Nabi memang tak nak bagi tahu tentang orang tu. Mungkin nak jaga aib dia ke? Mungkin seseorang itu Nabi tak masukkan siapa-siapa. Tapi dia sekadar nak membuat analogi. Wallahu ta'ala, banyak perbahasan di kepada ulama. Cuma seseorang tu siapa? Tidak diterangkan. Nabi nak kata pada Abdullah, hang jangan jadi macam si fulan itu. Kenapa si fulan itu? Kata Nabi, kana yaqumul laila. Dia tu bangun qiyamul lail. Fataraka qiyamal laili. Tetapi dia juga meninggalkan qiyamul lail. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata macam ni, wahai Abdullah, hang jangan ikut macam si fulan ini. Dia buat qiyamul lail, dalam masa yang sama dia tinggal juga qiyamul lail. Kalau kita faham hadis ni, seseorang tu macam Nabi cakap dekat kita je, kita ada tak perangai macam tu? Buat qiyamul lail, tinggal. Lama dah tinggal, buat balik. Tinggal balik. Yang itulah yang Nabi tak suka. Nabi tak suka bukan sebab Nabi tak suka saja, tetapi itulah yang Allah Ta'ala tidak berkenan. Yang kita sebut hadis yang pertama tadi, kan yang paling Allah cintai. Bukanlah yang mulai ni wajib, tetapi perbuatan yang macam, kenapa kita tinggal? Sedangkan sebelum ni kita buat, lepas tu kita tinggal. Perbuatan tinggal tu akan jadi isu. Kenapa tinggal? Adakah kita tak nak dapat pahala? Adakah kita apa? Ada kat situ. Jadi isu dia. Sebab itu, kalau kita belajar hadis ni, kita nampak seperti satu celaan tau. Satu perbuatan yang tak baik, kejap buat, kejap tak buat. Ada macam kita lah tu. Saya secara peribadi memang hadis tu Nabi cakap dekat saya lah.
Kita kalau kita baca hadis, kita baca Al-Quran, memang kita kena tujukan ayat tu pada kita dulu. Lekatkan pada kita. Kan? Yalah. Ada masa kita baca, tinggal lama dah. Lepas tu baca balik. Kita buat ibadat, lepas tu tinggal. Ayat ini tidak disukai di dalam agama. Disebabkan suka tak suka ni lah, nanti kita akan belajar habis bab 15 ni. Saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan, kita semua pergi kepada bab nombor 47. Daripada bab 15, kita nak terbang pergi bab ke-47 lepas ni. Bab 47 tu bab apa? Bab tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang Allah sayang. Sebab kita semua nak cari kasih sayang Allah. Kita semua nak cari rahmat Allah. Tapi cara kita beribadat tu putus-putus. Menyebabkan kita telah mengurangkan ruang, kita telah jauhkan diri kita dengan Allah. Kan, kita kalau boleh kita tak nak kehilangan kasih sayang Allah. Kita tak nak kita jauh dengan Allah. Sebab tu kita belajar untuk kita baiki diri kita. Kita dah sebutkan awal-awal bahawa kita belajar ni kita nak baiki diri kita. Kita nak perbaiki mana-mana ibadat yang selama ni kita tersalah, kita baiki. Selama ni kita ibadat tak ikut petunjuk Rasul, kita baiki. Ya, sebab Rasulullah SAW telah menjadi contoh hamba yang terbaik dalam beribadat. Sebab tu kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Kita dah nampak dah apa yang kita kena baiki bermula pada tahun ini, terutama kita yang beribadat pada bulan Ramadan yang akan datang. Banyak sebenarnya ibadat Ramadan yang akan datang yang kita buat, apabila masuk Syawal je, hilang ibadat-ibadat tu. Mula-mula Ramadan tu, Allah dah suka sangat hamba tu. Macam-macam Allah nak bagi pahala. Tapi apabila masuk Syawal, kita dah seperti nak jauh dengan Allah. Kita tak katalah, kita tidak sandarkan Allah Ta'ala tu dengan mana-mana perkara buruk, ya. Tetapi kita fahamkan, kita dah belajar hadis sebelum ni kan, Allah Ta'ala tu kalau dia dekat dengan kita, dia lagi dekat tau. Kalau kita dekatkan dengan Allah, diri kita dengan bentuk kita berjalan, Allah datang kepada kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita berlari. Banyak yang Allah nak bagi pada kita. Tapi kalau kita putus-putus, itu yang Nabi tegur. Nabi cakap dekat Abdullah, jangan jadi macam orang tu. Tapi saya baca hadis ni, saya kata macam aku je yang Nabi SAW tujukan dalam hadis ini. Jadi moga-moga kita baikilah diri kita. Ya, bermula bulan Rejab ni, kita baiki diri kita. Kita nak jadi seseorang manusia yang akan istiqamah. Berterusan dalam kita buat amal ibadat. Okey. Hadis ni, apa yang kita dapat pelajaran? Okey, nombor satu. Ya, nombor satu. Mau izin sekejap tuan-tuan ya. Saya ambil pensel saya sekejap. Baik, nombor satu, apa yang dapat kita belajar di sini adalah sebagai seorang guru, pendidik, ulama, dia kena sentiasa mengambil tahu ataupun cakna, mengambil perhatian tentang perilaku anak-anak didik dia. Sekejap puan ya. Saya itu yang pertama. Faham tak tuan-tuan? Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama kita kena selalu ambil perhatian tentang perkembangan anak-anak murid kita.
Pelajaran pertama ni macam Nabi tegur Abdullah. Maknanya macam mana Nabi boleh cakap jangan jadi macam seseorang. Maknanya Nabi tahu ada seseorang tu. Maksudnya Nabi tahu perkembangan. Mana anak-anak murid dia yang dia buat ibadat. Mana anak murid dia yang tinggalkan ibadat. So Nabi tahu. Itu pelajaran yang pertama. Okey, yang kedua. Okey. Yang kedua, kita dianjurkan tidak menyebutkan mana-mana nama seseorang secara jelas jika boleh membawa kepada kesan yang buruk. Sebab tu Nabi tak sebut siapa orang tu sebenarnya secara spesifik. Tapi Nabi kata adalah seseorang tu, kita dapat belajar dekat sini. Kenapa Nabi tak nak sebut nama dia? Menunjukkan kepada kita bahawa kita bimbang nanti mungkin buka aib orang itu, mungkin akan menjatuhkan aib muka dia, mungkin menyebabkan orang lain kata dia. So Nabi dah tutup siap-siap. Nabi tak bagi tahu siapa orang tu. Jadi di sini kita dapat belajar apa? Dianjurkan untuk kita tidak menyebut nama seseorang yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada pendengar dia yang kita beritahu nanti. Mungkin orang tu akan rasa, dia akan menimbulkan sangka buruk, menimbulkan keaiban dan sebagainya. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kita dapat belajar memang berkaitan dengan bab ni. Berkaitan dengan bab ni maksudnya apa? Kita dianjurkan untuk berterusan ataupun memelihara mana-mana amal yang kita biasa lakukan. Dianjurkan untuk kita selalu buat. Kalau kita dah biasa buat qiyamul lail, teruskan buat qiyamul lail. Jangan berhenti. Tapi kalau terputus, tak dapat sempat buat, nanti kita akan baca hadis berikut, mungkin kerana kita sakit, tak larat, nak bangun salat malam, tak apa. Nabi minta kita gantikan. Nanti kita akan belajar pada hadis yang terakhir. Macam mana Nabi gantikan solat malam dia. Kita tak larat nak baca Quran malam sebab kita makan ubat kan. Makan ubat, tertidur. Kan banyak ubat-ubat mengantuk kan. Tertidur kita. Bangun-bangun dah subuh dah. Allah terlepas nak baca wirid-wirid yang biasa amal kan. Maka Nabi suruh buat apa? Nabi suruh baca dia. Jadi kat sini kita dapat pelajaran ketiga apa? Kenapa Nabi cakap jangan jadi macam orang tu, dia solat malam, dia tinggal solat malam. Nak menunjukkan, dianjurkan kita berterusan dalam melakukan amal. Yang nombor 4, kita dapat belajar dekat sini bahawa qiyamul lail tu hukumnya adalah tidak wajib lah. Itulah salah satu dalil. Maksud dia, hadis yang Nabi cakap tu, pasal ada seorang ni dia buat qiyamul lail, dia tak buat qiyamul lail. Menunjukkan bahawa Nabi bukan kata orang tu berdosa, tapi perbuatan yang putuskan amal tadi tu memang tidak baiklah. Dalam masa yang sama, hadis tadi menunjukkan bahawasanya qiyamul lail tu tak wajib. Kenapa kita kata qiyamul lail tu tak wajib? Sebab ada lelaki, ada orang tu dia tinggal. Dia buat dan dia tinggal. Kalau dia selalu kena buat, tentulah orang tu tak tinggal. Faham tak? Secara tak langsung, kalaulah qiyamul lail tu wajib, tentu Nabi kata tak boleh tinggal mana-mana qiyamul lail. Tapi Nabi tak sebut macam tu. Apa yang Nabi nak kongsikan, nasihat Nabi ni adalah dari sudut jangan terputus, berhenti daripada buat ibadat qiyamul lail. Itulah empat perkara, 4 teladan yang kita boleh ambil pada bacaan hadis yang ketiga sebentar tadi. Okay, kita pergi kepada hadis yang keempat, hadis yang terakhir
sekali pada bab yang ke-15 ini. Apa hadisnya? Okay. Hadis yang keempat ini datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, dia cerita pada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fatathu as-salatu min al-laili, apabila baginda tidak mengerjakan ataupun meninggalkan sesuatu solat pada sebahagian malam. Maksudnya, kalau Nabi ada tertinggal buat qiyamul lail di waktu malam, apa sebab dia? Min waj'in, disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia sakit, au ghairihi, ataupun ada sebab-sebab yang lain, shalla minan nahari sintai asyrata raka'atan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan salat sebanyak 12 rakaat pada siang hari. Hadis riwayat Muslim. Dalam bahasa yang mudah difahami, Nabi mengqadhakan, Nabi menggantikan sembahyang yang Nabi tak dapat lakukan pada waktu malam kerana Nabi jatuh sakit ataupun kerana Nabi SAW ada sebab-sebab yang lain, maka Nabi akan melakukan solat yang di waktu malam itu, Nabi gantikan ia pada waktu siangnya. Dalam hadis ini tidak sebut waktu siang tu bila. Tetapi kalau kita gunakan hadis yang kedua yang kita baca tadi, kita boleh gantikan solat malam itu, kita ambil lah macam kita buat selepas subuh tadi, sampailah waktu zuhur. Kalau paling baik kita ambil waktu duha. Nabi buat berapa rakaat? Nabi buat 12 rakaat. Kenapa Nabi buat 12 rakaat? Okay. Inilah satu pelajaran yang kita dapat belajar. Okey, kita dapat belajar dekat sini cara nak menggantikan solat malam. Okey, solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebenarnya tajuk solat malam Nabi kita dah belajar pada Ramadan yang lepas. Riyadhus Shalihin, ingat bacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin ni tuan-tuan dan puan ya, sebenarnya telah kita mulakan belajar secara online, okey, bermula Ramadan yang lepas lagi. Sampai nak pergi Ramadan tahun 2022. Kalau masih ingat lagi tajuk tentang qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah belajar, kalau kita masih ingat. Siapa yang ada mengikuti secara konsisten bermula tahun lepas lagi, Ramadan yang lepas. Kalau kita masih ingat, sebenarnya kita telah belajar tentang qiyamul lail yang Nabi lakukan pada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Shalihin, tuan akan jumpa bab qiyamul lail Ramadan. Sekejap saya tengokkan dia punya tajuk dia tu. Okey. Dia ada satu lagi dalam satu bab. Okey, sebenarnya dah belajar. Okey, saya tak perlu ulang. Cuma saya nak sebutkan bahawasanya
Kalau kita nak tiru macam mana Nabi SAW qiyamul lail, Nabi qiyamul lail tidak lebih daripada 11 rakaat. Ya, Nabi qiyamul lail tidak lebih daripada 11 rakaat. Okey. 11 rakaat tu cara Nabi buat lama. Walaupun 11 rakaat, tapi lama Nabi buat. Okey. Jadi kalau Nabi dia tak sempat nak buat 11 rakaat tu pada waktu malam, kita tahu solat malam ni dia ada kelebihan yang banyak. Kita sekejap tuan-puan ya, saya ada so, maaf tuan-puan ya, saya sambung semula. Ada telefon tadi ya, sebab saya kena jawab telefon kerana apa sudah ditakdirkan Allah, qadar Allah, anak kedua saya positif COVID. Jadi dia kena dihantar, dia kena ditahan lah. Dia kena ditahan di Sungai Buloh. Bermula ni lah, hari ni lah. Ya, hari ni. Tapi dia tak berada di rumah saya, dia berada di rumah neneknya. Jadi kira yang kontak rapat dia adalah yang duduk di rumah neneknya lah. Jadi alhamdulillah semua telah selesai. Jadi mohon doalah pada tuan-tuan. Jadi saya terpaksa cakap sebab nak menjelaskan kenapa saya angkat telefon tu ya, untuk ada apa-apa perkara dengan doktor. Okey tuan-puan, ala kullil hal, semua itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla ya. Pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anak dah tingkatan 3, lelaki nombor 2. Lelaki ni kita kan, kita rasa macam insya-Allah dia boleh uruskan insya-Allah. Okey. Serahlah pada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita teruskan dengan perbincangan kita pada pagi ini. Okey. Daripada hadis kita belajar tadi itu tuan perempuan, kita dapat belajar apa tuan perempuan? Kita dapat belajar bahawa Nabi ni dia tak nak termasuk dalam kumpulan manusia yang terputus dalam buat qiyamul lail. Sebab tu Nabi ganti pada waktu siang. Cuma kalau mengikut hadis Nabi ni, kalau Nabi sembahyang 11 rakaat, ingat cara sembahyang malam Nabi ganjil. Okey, cara sembahyang Nabi waktu malam ni adalah ganjil. Jadi kalau Nabi SAW sembahyang 11 rakaat waktu malam, maka kalau Nabi gantikan waktu siang, Nabi kena ganti dalam bentuk genap. Kalau Nabi buat 11, siangnya Nabi ganti jadi 12. Begitulah kaifiat dia kalau kita nak gantikan solat malam. Contoh, kalau kita biasa buat solat malam 3 rakaat, ganjil kan? Kita ambil lah 2 tahajud, 1 witir. Satu ketika kita demam, tertidur kita, tak dapat nak bangun buat 3 rakaat tadi pada waktu malam tu. Maka apabila pada waktu siang, kalau kita mampu, kita gantilah 3 rakaat tu. Tapi ganti 3 tu tak boleh buat 3. Sebab witir hanya boleh buat waktu malam. Maka cara gantinya pagi tu kita buat 4 rakaat. Kalau kita biasa buat 3, maka gantinya 4. Kalau kita biasa buat 5, gantinya adalah 6.
Kalau kita buat 7, gantinya adalah 8. Kalau biasa buat 9, gantinya 10. Kalau Nabi buat 11, gantinya adalah 12. Cara sembahyang dia, buat 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Niat dia apa? Niatlah nak menggantikan solat malam yang kita terlepas pada malam semalamnya. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tak mampu, memang tak boleh juga nak ganti. Tak apalah. Dia termasuk dalam uzur syar'i. Allah Maha mengetahui. Sebab Allah juga yang bagi kita demam. Jadi kita memang nak ganti pun kita memang dah tak boleh lah. Maka itu di bawah memang kita dah tak mampu, tak apa. Tapi kalau kita mampu, jangan kita putuskan amal ibadat yang kita lakukan. Bahkan kata para ulama, kalau nak paling baik lagi kan, kalau kita semayang malam kita buat 2 jam. Biasalah kita buat kan, biasanya 2 jam lah contoh. Maka kalau kita nak ganti tu, kita cuba ambil juga 2 jam. Itu memang paling terbaik cara kita ganti. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Tak apa. Dia bukan mesti sama. Tapi kalau sama dalam tempoh masa tu, sangat bagus jika diganti juga secara sama. Maka sembahyang kita waktu siang tu, kita akan dapat pahala seperti kita sembahyang di waktu malam. Bacaan ayat Quran yang kita baca tu, di dalam solat itu Allah bagi pahala seperti kita buat ibadat di waktu malam. Walaupun kita ganti pada waktu siang. Menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang cara kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kita jangan kita putuskan. Sayang kita. Kan? Kita cuba. Untuk kita tidak putuskan mana-mana amal ibadat. Jadi pelajaran pertama yang kita dapat belajar dekat sini adalah solat pada siang hari tadi tu adalah pengganti kepada solat malam. Ini kita fahamlah, maksudnya solat malam tadi yang kita tertinggal boleh digantikan pada waktu siang. Okey. Hanya tak ada dapat ganti witir, Ustaz ya. Sebab witir memang adalah solat terakhir waktu malam. Walaupun kita ganti solat malam tu, biasanya kita akan diikuti dengan witir. Maka kita ganti the next day, memang witir kira terhapuslah kira, Ustaz ya. Mana tak boleh lah kan. Ya, dari sudut solat tu tak ada. Tapi tapi pahala witir tu dapat. Pahala di witir dapat? Yalah, sebab kita kita gantikan. Waktu kita gantikan witir tu dengan kita menggenapkannya. Okey, faham Ustaz, faham. Sebab jawapan dia waktu kita baca hadis kedua tadi, yang kisah kalau terlupa nak baca zikir atau wirid, akan ditulis untuknya seolah-olah dia membacanya waktu malam. Begitu juga seperti solat. Kita buat solat, maka dapat pahala witir jugalah. Kelebihan witir. Dapat juga. Fajalakumullah khair. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, untuk kalau kita nak gantikan solat sunat witir tu, adakah kita niat, bila kita niat tu kita kena sebut witir ataupun memadai, macam mana? Niat tu dalam hati lah. Maksudnya kita niat ganti solat malam lah. Kalau kita, dia termasuklah tahajud dengan witir sekali. Tapi tidak spesifik kita sebut witir. Maknanya kita qadar, katalah solat sahaja aku macam ni, misalnya sunatan witri qadar ke macam ni? Tak ada. Maksudnya kita niat je saja aku menggantikan solat malam kerana Allah Ta'ala. Sebut solat malam saja. Ya, solat malam. Kita tahu kan solat malam kita berapa rakaat. Ya. Jadi kita ganti tu, Allah Maha mengetahui niat kita tu secara spesifik dia.
Baik Ustaz, insya-Allah, terima kasih. Ya wa antum fajazakumullah khair. Okey. Dekat sini kita dapat belajar yang kedua kan, adalah kita dapat belajar kat sini sebenarnya mengqadakkan solat malam tu dia bukanlah wajib. Tuan-tuan jangan ingat wajib pula ya. Tuan-tuan janganlah ingat macam wajib tak Ya, dapat faham, nak faham. buat. Maksudnya Faham. menunjukkan bahawa tidak wajibnya untuk mengqadak solat malam. Kalau dia wajib, tentu Nabi tak tambah, betul tak? Kalau wajib ganti 11, tentu Nabi buat siang tu 12, 11 juga. Sebab kan ganti. Di sini menunjukkan juga bahawa tiada dalil yang menunjukkan wajibnya menggantikan salat malam. Okey. Yang ketiga adalah kita tidak termasuk, maksudnya yang ketiga adalah tidak berdosa ya, jika kita meninggalkan amal yang biasa kita buat jika ada sesuatu keuzuran seperti sakit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan jangan faham dia wajib tak. Dia tidak berdosa kalau kita tidak melakukan amal yang biasa kita buat jika kita ada sesuatu keuzuran ya. Namun sebaik-baiknya diganti supaya kita tidak terputus pahala, tak terputus kita mendapat kurniaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kita belajar, 3 pelajaran pengisian kita bagi hadis yang keempat pada pagi ini. Moga-moga 4 hadis ini telah menjelaskan kepada kita bahawasanya Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai mana hamba-hambanya yang dia tidak memutuskan mana-mana amal yang biasa dia lakukan. Umum juga. Contoh kalau macam kita ambil konsep kita dengan manusia lah, contoh kan. Kalau macam kita selalu ada jadual. Contoh kita kata okey, setiap sebulan saya akan ziarah mak bapak saya. Contohlah, kita ambil lah. Ada orang dia boleh buat setiap minggu. Contohlah jenis yang boleh buat setiap minggu. Dia kata, okey, aku setiap minggu aku mesti nak kena ziarah mak dan ibu aku di kampung. Contoh. Itu amal kebaikan kita. Jadi kalau kita sibuk minggu tu, tak sempat nak buat, maka kita kena gantikanlah dia. Moga-moga dapat seperti kita mana kita tak dapat buat tu. Itu contoh nak menunjukkan bahawa kalau boleh jangan terputuslah buat amal tu. Macam tu juga dalam kita buat apa sajalah bentuk amal, kerana Allah sentiasa nak bagikan kita rahmat-rahmat, tiba-tiba kita berhenti, maka menyebabkan rahmat tu tak dapat. Dalam masa yang sama untuk apa tahu? Untuk kita bersiap sedia jika apabila kita ini mati pada bila-bila masa. Jadi apabila kita mati pada bila-bila masa, kita dah ada amal yang biasa kita lakukan tu. Dalam masa yang sama kita nak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga kita dapat banyak pelajaran daripada pengisian kita pada pagi ini. Okay, kita tamat untuk bab yang ke-14. Saya nak bawa tuan-tuan dan kita semua kita pergi kepada bab yang ke-47. Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan buka bab 47. Bab 47. Okey. Dah buka bab 47. Kita pergi jauh sikit sebab kita nak linkkan dengan tajuk
ciri-ciri Allah cinta kepada hamba tu. Kita nak masuk tajuk tu. Bab 47. Sekejap ya. Bab 47. Okey, tuan-tuan dah buka bab tu. Dia ada kaitan dengan amal juga. Kita belajar ni tak semestinya kita kena ikut satu bab secara tertib ya. Tapi kita nak kaitkan dengan tajuk. Okey, dah buka bab nombor 47. Bab tu bertajuk Babu Alamati Hubbillahi Ta'ala Lil-'abdi. Bab tanda ataupun ciri-ciri cinta Allah tu kepada hamba dan perintah untuk kita dapatkan ciri-ciri tu. Faham tak? Bab dia, dalam bab tu dia tulis, dia macam ada dua lah. Pertama, bab apa tanda, apa ciri yang Allah Ta'ala boleh jatuh cinta pada kita. Hamba tu kalau dia buat perkara tu, itulah ciri dia. Yang kriteria yang dia buat tu Allah cinta, Allah suka. Dalam masa yang sama kita kena usahakan buat apa yang Allah suka tu, supaya kita termasuk dalam manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kelas yang akan datang kita akan bacakan ayat Quran yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada bab yang kita telah belajar pada bab 15 ya, untuk kita buat pengulangan sedikit. Okey, kita terus kepada bab ke-47. Tuan jumpa tak bab nombor 47 ni? Sudah Ustaz. Okey, dah ada bab ni. Okey. Okey, kalau kita dah buka pada bab 47 ni, maka seperti biasa kita kena mengetahui bab 47 ni ada berapa hadis. Hadisnya hanya ada 3 saja. Hadisnya hanya ada 3. Hadis yang pertama, tuan-tuan cari dekat buku tuan-tuan perempuan tu, bab tu, nomborkan dia. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang sama juga, perawi yang sama, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis kedua ni kita akan tengok macam mana malaikat suka dekat kita. Nanti kita akan belajar pada hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 hadis saja di dalam bab yang ke-47. Baik. Kita dapat dah bab tu? Okey. Kita mulakan dengan hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana hadis pertama ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tuan-tuan nak tuliskan topik ataupun tema hadis yang pertama ni, ia berkaitan dengan ciri-ciri wali Allah. Ciri-ciri wali Allah. Itu hadis pertama. Nanti kita baca hadis pertama sehingga habis, kita akan dapat mengetahui macam mana nak jadi wali Allah.
Kita jangan duk ingat jadi wali Allah ni macam benda pelik-pelik kena buat. Tak ada. Nak jadi wali Allah, nak jadi kekasih Allah, maka ada dinyatakan pada hadis yang pertama. Siapakah wali Allah itu? Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Maknanya Nabi sampaikan hadis, tetapi dalam hadis Nabi itu Nabi sampaikan apa yang Allah Ta'ala berfirman. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, man adali waliyan. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku. Sesiapa yang memusuhi waliku. Sebab itu dia sebut waliyan. Okey. Siapa-siapa yang bermusuh dengan waliku, Allah kata faqad adzantu bil harbi. Allah kata maka aku istiharkan perang dengannya. Oh, bahaya tuan-tuan dan puan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi hamba. Maknanya Allah Ta'ala dia backup wali-wali dia. Allah Ta'ala bersama dengan wali-walinya. Allah kata mana-mana manusia yang bermusuh dengan waliku, maka dia telah mengisytiharkan perang denganku. Allah mengisytiharkan perang. Lepas tu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa ciri-ciri wali Allah. Allah Ta'ala berfirman lagi, Allah mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu ciri wali Allah yang pertama, kata Allah tidaklah yang lebih aku cintai. Maknanya Allah paling cinta. Maksudnya itu kita tajuknya mencari cinta Allah. Maka Allah kata Allah Ta'ala yang paling cinta, kata Allah, kepada hamba-Nya adalah yang berkaitan apa yang telah Allah wajibkan. Maknanya Allah Ta'ala kata dalam banyak-banyak perkara yang Allah Ta'ala sangat cinta adalah pada perkara yang telah Allah wajibkan kepada hamba itu. Contohnya macam ni. Daripada antara solat subuh, fardu subuh, dengan solat sunat sebelum subuh, mana lebih Allah cinta? Tentulah fardu subuh. Sebab apa? Sebab dia wajib. Solat zuhur, fardu zuhur dengan solat selepas zuhur atau sebelum zuhur, mana lebih Allah cintai untuk dilakukan? Sudah pasti fardu zuhur. Macam tu jugalah dalam banyak-banyak yang Allah suka, sangat suka, antara puasa wajib
dengan puasa sunat, Allah sangat cinta pada puasa wajib. Sebab apa? Sebab benda tu Allah fardukan. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala sangat, yang paling Allah cinta. Maksudnya yang Allah paling sayang. Kalau hamba-hambanya dia buat yang Allah fardukan, maka dia telah berada di kalangan hamba yang Allah paling cinta. Kalau Allah dah cinta, Allah paling cintai, maka dia akan menjadi wali Allah. Kita duk ingat nak jadi wali Allah ni macam nak kena jadi macam orang gila ke, nak jadi macam orang yang pelik-pelik ke. Tak ada. Syarat utama nak menjadi kekasih Allah adalah dengan mengerjakan Allah wajibkan. Sebab tu jagalah yang wajib. Kadang-kadang bekerja nak buat tarawih, tetapi solat yang 5 waktunya tidak dijaga dengan sesempurna. Macam mana buat tarawih tu? Kalau buat tarawih tu, kalau boleh tak nak miss berjamaah. Tetapi ketika solat fardu, bagi orang lelaki lah khususnya, tidak diambil berat tu kadang-kadang. Sepatutnya yang itu didahulukan. Jadi salah satu cara nak dekatkan diri kita kepada Allah melalui apa yang Allah fardukan. Apa saja yang Allah fardukan. Bukan hanya pada solat, bukan hanya pada puasa, bukan hanya pada zakat, termasuklah hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau kita buat apa yang Allah fardukan, itulah cara nak dekatkan diri kita kepada Allah. Apabila kita dekat kita kepada Allah, maka kita termasuk dalam kumpulan hamba yang sangat Allah cintai. Jadi kalau termasuk yang Allah cintai, Allah akan backup orang tu. Allah akan sokong orang itu. Sehingga kan Allah kata, siapa-siapa yang memusuhi waliku, maka dia akan berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tak perempuan? Kan? Okay, sebab tu kalau kita nak tengok orang tu alim ke, soleh ke, kan, tengok pada ibadat fardu dia dulu. Ini kadang-kadang orang tu tak tutup aurat pun, kita kata dia tu wali Allah. Di Indonesia tu, yang wali-wali diangkat tu macam yang merokok, semua-semua tu kan. Itu kita kata pelik je. Tapi kita belajar hadis berbeza. Tapi hadis ni kita tak boleh baca satu lagi panjang hadis ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, pada minggu hadapan insyaAllah, untuk siri yang kedua, bacaan hadis pada bab yang ke-47. InsyaAllah nanti kita bertemu lagi, sebab jam pun dah 11.30. Ya. Mula minggu depan, kita akan bermula jam 10 ya, bukan 10.30. Okay, tengok balik poster, tengok balik pada link yang dikongsikan. Kita akan mula 10 pagi, bukan 10.30, kerana saya nak kena bersiap untuk solat Jumaat. Jadi kalau 10.10 mula, habis 11.30 insyaAllah. Baik, tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Okey. Kita ada permintaan ya untuk kita doakan untuk ada sahabat kita yang dia kematian, ayah dia diuji oleh Allah dengan kehilangan ayah.
mungkin, dan juga ada mana-mana yang dapat kesakitan. Jadi kita doalah ya. Setelah kita selesai membaca Ba'da Majlis Ilmu, mana-mana persoalan tu nanti insya-Allah saya jawab dalam kelas yang akan datang. Okey, saya mohon ampun dan maaf di atas kekurangan kelemahan. Jadi kita tutup majlis ilmu kita ni dengan doa.